Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang kemarin berkenan menerima menghadap 13 orang delegasi yang terdiri dari menteri-menteri serta wakil menteri-menteri negara anggota ASEAN yang bertanggungjawab ke atas penerangan negara-negara Plastri, Republik Demokratik Timor Leste dan juga Timbalan Setiausaha Agung ASEAN bagi Komuniti Sosio-Budaya ASEAN. Delegasi berkenaan berada di negara ini bagi menghadiri persidangan Menteri-Menteri ASEAN yang bertanggungjawab ke atas penerangan AMRI ke-17 dan persidangan AMRI Plastri ke-8 yang telah berlangsung di The Empire Brunei, Jerudong. Persidangan AMRI ke-17 telah meluluskan Bandar Seri Begawan Declaration to reaffirm the ASEAN Ministers responsible for information's commitment to strategic progress in media and information dan Kuala Lumpur Declaration on safe and responsible use of social media platforms. Selain itu, Menteri-Menteri AMRI juga telah meluluskan Joint Media Statement of the 17 AMRI and related meetings. Kebah Dulia Maha Mulia berkenan menerima menghadap rombongan menteri-menteri dan wakil menteri-menteri negara anggota ASEAN, negara-negara Plastri, Republik Demokratik Timor Leste serta Timbalan Setiausaha Agung ASEAN bagi Komuniti Sosio-Budaya ASEAN. Turut hadir Yang Berhormat Pihin Dato' Lala Raja Meja Jara Bersara Dato' Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Dato' Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Dato' Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. AMRI ke-17 membawa tema Maju Media Advancing Joint Understanding, Transforming Media's Role in Advancing Cooperation and Mutual Understanding, memberi tumpuan untuk memajukan kerjasama dalam menjaga masa depan media dan penyiaran ASEAN ke arah memastikan AMRI dapat bersedia secara kolektif dalam menyediakan bahan atau kandungan yang mampu menarik perhatian penonton pada masa akan datang. She comes there with us. Yes. So far so good. Yes. I've done Prime Minister. I've done election. They invite me and see if I have time. Special Brunei had a very good relation. I should live with your president. I know him a long time ago. Yes. In ASEAN, I'll see him again. I'm very glad to meet you. So I hope many people. Our relations with Japan and Brunei is very good. Yeah. They look after me very well. I really enjoy very much. Thank you very much. Thank you. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berkenan menerima menghadap Yang Berbahagia Jeneral Datuk Haji Muhammad Nizam bin Haji Jaafar, Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Majlis menghadap tersebut berlangsung petang kemarin di Istana Nurul Iman. Menyertai Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Tuan Yang Terutama Datuk Muhammad Aini Atan, Pesuruh Jayatinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam. Kebah Dulia Maha Mulia berkenan menerima menghadap Yang Berbahagia Jeneral Datuk Haji Muhammad Nizam. Ini merupakan lawatan pertama Yang Berbahagia ke negara Brunei Darussalam sejak dilantik menjadi Panglima Angkatan Tentera Malaysia pada 31 Januari 2025.
Sementara itu, di ruang lain Istana Nurul Iman, Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saliha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima mengadap isteri Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap yang berbahagia Datin Risia binti Syekh Ali Omar Bajarai. Kementerian Hal Ehwal Agama kemarin mengadakan majlis doa selamat bagi 86 bakal jemaah haji. Majlis berlangsung di kementerian berkenaan. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Daripada jumlah tersebut, 20 orang merupakan saudara baharu terpilih. Juga diadakan tazkirah bertajuk Roh Ibadah Haji. Majlis diselajurkan dengan penyerahan rasmi pembayaran pakej haji dan pengagihan wang saku. Majlis Agama Islam Brunei telah meluluskan pengagihan kumpulan wang zakat asnaf mu'alaf berjumlah RM342,000, merangkumi RM302,000 untuk bayaran pakej haji yakni pakej Zamrud melalui syarikat Darussalam Services Sendirian Berhad bagi 20 orang saudara baharu dan RM40,000 untuk wang saku dengan setiap peserta menerima RM2,000. Juga mengadakan majlis doa selamat bagi pegawai dan kaki tangan yang akan menunaikan fardu haji Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga diadakan ceramah khas bertajuk Keistimewaan Bulan Zulhijjah, Bulan Ibadah dan penyerahan sumbangan kepada 11 bakal jemaah haji. Majlis berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya juga meraihkan 12 bakal jemaah haji dengan majlis doa selamat. Majlis berlangsung di kementerian berkenaan. Hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pengisian majlis penyampaian sumbangan kepada bakal jemaah haji dan ceramah khas bertajuk Jangan Sia-siakan Waktu yang Ada. $78 orang terdiri daripada pegawai-pegawai dan kaki tangan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya kemarin menerima pingat kerja lama PKL sempena ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-78. Majlis berlangsung di Berakas. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Ia merupakan pengiktirafan dari Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia sebagai tanda penghargaan atas jasa bakti serta perkhidmatan cemerlang pada pegawai dan kaki tangan yang telah berkhidmat selama lebih 20 tahun. Universiti Brunei Darussalam UBD dan Inner Mongolia Geo ke Kang Roy Envirotech Co Limited menandatangani memorandum persefahaman MOU bagi mempromosi kerjasama dalam penyelidikan akademik, pengembangan bakat dan inovasi teknologi. MOU ditandatangani oleh Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD dan Puan
Puan Zhang Na, Ketua Pegawai Teknologi selaku Wakil Li Zhansheng, Pengerusi Inner Mongolia Jiu Kekangroy Envirotech Co Limited. Objektif utama MOU memudahkan perbincangan mengenai penubuhan bersama fasiliti eksperimen penyah garaman air laut di UBD, tempat teknologi canggih dan pencapaian penyelidikan Geoke boleh dipamerkan, diuji dan dikembangkan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Xiao Jianggu, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara ini. Mesyuarat konsultatif kedua Ahli Parlimen Muda AIPA yang berlangsung di Kelang, Selangor, Malaysia dari 5 hingga 8 Mei 2025 menjadi landasan bagi ahli-ahli Parlimen Muda untuk mengukuhkan peranan para belia dalam mencorak masa depan ASEAN. Delegasi Majlis Mesyuarat Negara diwakili oleh Yang Berhormat Dayang Chong Chen Ye dan Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga diadakan sepanjang mesyuarat, sesi dialog dan sesi plenari. Sesi-sesi tersebut membuka ruang kepada delegasi dari 8 buah negara untuk mengetengahkan pelbagai inisiatif rentas sektor dalam meningkatkan keterlibatan para belia, antaranya dalam pengumpulan dasar dan menangani cabaran global seperti perubahan iklim dan penyalahgunaan kecerdasan buatan AI. Program Sahsiah Pelajar PSP seluruh negara bukan sahaja berperanan sebagai satu program, malahan merangkumi komitmen kepada menggabungkan ciri kepimpinan dan tanggungjawab awam ke dalam pendidikan setiap pelajar. Perkara demikian disentuh semasa perasmian Konvensyen Pemimpin Sekolah ke-7 yang berlangsung kemarin di Bridex Jerudong. Dr. Syamsiah Zuraidi Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Tras Kementerian Pendidikan, juga menggariskan yang kejayaan PSP bergantung bukan kepada dasar tetapi kepada keupayaan kepimpinan untuk mengadaptasi rangka kerja berkenaan dalam komuniti sekolah. Juga diadakan pelancaran buku panduan pelaksanaan kegiatan co-curriculum. Lebih 400 orang menyertai konvensyen terdiri daripada pemimpin sekolah rendah, menengah, maktab dan pusat tingkatan 6 kerajaan dan swasta. Dengan tema Pemimpin Berkualiti, Pendidikan Berkualiti, konvensyen bertujuan mengukuhkan kesepaduan sistematik di Kementerian Pendidikan melalui pemupukan budaya kolaboratif dalam kalangan semua pihak berkepentingan. Kementerian Pertahanan menerima lawatan pengenalan daripada Yang Berbahagia Jeneral Datuk Haji Muhammad Nizam bin Haji Jaafar, Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Perbarisan Kawalan Kehormatan sempena lawatan tersebut berlangsung kemarin di Bolkiah Garrison. Sejurus ketibaan, Panglima Angkatan Tentera Malaysia menerima tabik hormat Panglima dari Kawalan Kehormatan terdiri daripada anggota Tentera Darat Diraja Brunei dan seterusnya mengadakan kunjungan muhibah kepada Major Jeneral Dato' Paduka Seri Haji Muhammad Hazaibi bin Bohasan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Semasa kunjungan tersebut, kedua pihak menyatakan hasrat untuk mengekalkan dan meneruskan kerjasama tentera secara konsisten. Mesyuarat Sekretariat atau Mesyuarah Master 2025 membincangkan penyelarasan program dan projek master. Mesyuarat yang diadakan secara dalam talian dipertanggungjawabkan oleh Master Brunei Darussalam selaku negara tuan rumah yang dihadiri oleh para perwakilan negara anggota master lainnya iaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP selaku Sekretariat Master Brunei Darussalam menghadiri mesyuarat berkenaan dalam satu ruang antara perwakilan Master Brunei Darussalam. Menyertai mesyuarat Dayang Hajah Hairani binti Haji Awang Damit, pemangku Timbalan Pengarah DBP selaku Timbalan Pengerusi Master Brunei Darussalam merangkap Ketua Perwakilan Master Brunei Darussalam.
Negara Brunei Darussalam sekali lagi menerima kunjungan pelawat dari sebuah kapal pesiaran yang berlabuh buat kali kedua ke negara ini. Kapal MV Mediterranean membawa lebih 2,400 penumpang dengan lebih 700 anak kapal setelah berlepas dari Singapura. Ketika berada di negara ini, mereka mengunjungi tempat-tempat tarikan pelancong. Peningkatan jumlah kapal pesiaran ke negara ini menandakan berkembangnya reputasi negara sebagai destinasi pesiaran di rantau Asia Tenggara. Akibat membuang sampah di kawasan tanah lapang di tempat awam, sebuah syarikat dikenakan kompaun oleh unit penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong. Syarikat AKR Trading sendiri berhad di kompaun RM1,000 atas kesalahan yang dilakukan di Kampung Bukit Beruang, daerah Tutong dan dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal, syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah. Orang ramai, pihak syarikat dan pemilik-pemilik perniagaan diingatkan agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar, khususnya kawasan premis perniagaan dan kawasan awam dengan tidak membuang, melonggokkan atau meninggalkan apa jua jenis sampah sarap. Kerja-kerja penyucian tangki air Lakion daerah Temburong akan dijalankan hari ini bermula 9 pagi sehingga kerja selesai. Kawasan terlibat ialah Mukim Batu Apoi, Mukim Labu dan kawasan sekitarnya. Sebahagian kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan-kawasan tanah tinggi. Untuk permohonan pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123.